Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Apa khabar semua pelajar pada hari ini? Cikgu harapkan semuanya baik sahaja dan ceria selalu. Kita bertemu lagi di YouTube channel Cikgu Ainun untuk pembelajaran kita yang seterusnya. Tajuk pembelajaran kita pada kali ini ialah tajuk tingkatan 4, bab 4, 4.2, productivity dan externality. Kita akan memfokuskan untuk dua standard pembelajaran, iaitu 4.2.1 menerangkan konsep productivity, 4.2.2 menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi productivity, iaitu tanah, buruh, modal dan usahawan. Adakah kamu tahu apakah maksud productivity dan bagaimana productivity diukur? Kita lihat dahulu apakah itu konsep productivity. Pertumbuhan ekonomi sesebuah negara dapat dicapai melalui dua cara, iaitu pertama, meningkatkan kuantiti input yang terdiri daripada buruh, modal, tanah dan usahawan, dan yang kedua, meningkatkan kecekapan dalam penggunaan input iaitu buruh, modal, tanah dan usahawan. Jadi kalau kita lihat kedua-dua cara ini berkait rapat dengan sumber ekonomi. Sumber ekonomi yang ada 4 Dan kalau kita lihat cara kedua tadi berkaitan dengan konsep productivity, iaitu negara mampu mencapai pertumbuhan dengan menggunakan sumber yang sama atau kurang tetapi mampu menghasilkan output yang lebih tinggi. Maksudnya kecekapan kecekapan perlu ditingkatkan untuk menghasilkan output yang lebih tinggi Maksud productivity. Productivity atau daya pengeluaran ialah keupayaan untuk meningkatkan penghasilan output daripada sejumlah input yang diberikan. Ini bermaksud productivity boleh mengukur kecekapan dan keberkesanan dalam penggunaan input seperti tenaga buruh, teknologi, peralatan, sistem dan pengurusan. Productivity juga menjelaskan perhubungan antara output yang dihasilkan dengan input yang digunakan. Terdapat 6 kepentingan productivity. Yang pertama, peningkatan productivity. Yang kedua, peningkatan output. Yang ketiga, peningkatan keuntungan atau daya saing firma. Yang keempat, peningkatan upah pekerja. Kelima, peningkatan pendapatan negara. Dan keenam, peningkatan taraf hidup rakyat. Ini bermakna productivity akan memberi kesan kepada perkara-perkara yang telah disebutkan tadi. Jika sekiranya berlaku peningkatan dalam productivity, dalam daya pengeluaran, maka secara tidak langsung akan memberi kesan kepada peningkatan output yang dihasilkan dan
Akibat dari itu, keuntungan ataupun daya saing firma juga akan meningkat. Jadi setelah keuntungan meningkat, firma tadi mampu untuk meningkatkan upah pekerja dan akan memberi kesan kepada peningkatan pendapatan negara dan seterusnya, memberi peningkatan dalam taraf hidup rakyat. Rumus produktiviti. Secara rumus, pengukuran produktiviti adalah seperti yang tertera, di mana produktiviti boleh kita kira berdasarkan output dan dibahagi dengan input. Di sini output merupakan keluaran atau perkhidmatan yang dihasilkan, maknanya hasil keluaran ya. Dan input merupakan sumber ekonomi yang digunakan, iaitu boleh terdiri daripada buruh, tanah, modal dan usahawan. Sekarang kita lihat contoh pengiraan ya, bagaimana kita menggunakan rumus produktiviti dalam situasi soalan ini. Kilang A dapat menghasilkan 120 helai baju dengan menggunakan 5 orang pekerja, manakala kilang B menghasilkan 100 helai baju dengan menggunakan 4 orang pekerja. Kilang manakah mempunyai produktiviti yang lebih tinggi? Jadi apabila kita membuat pengiraan, lihat pengiraan, contoh pengiraan di situ, produktiviti pekerja kilang A ialah 120 helai output tadi dibahagikan dengan 5 orang pekerja. Maknanya kita berdasarkan buruh tadi Okey, jadi produktiviti yang dihasilkan adalah 24, manakala bagi kilang B output dia 100 helai baju dibahagi dengan 4 orang pekerja. Jadi hasilnya 25. Jadi jika kita perhatikan di antara kedua-dua kilang tersebut, kilang B mempunyai produktiviti yang lebih tinggi kerana nilainya lebih tinggi. Ini bermakna semakin tinggi nilai, semakin tinggilah produktiviti. Produktiviti yang lebih tinggi menunjukkan kecekapan dan keberkesanan penggunaan input yang menyumbang kepada kos pengeluaran yang lebih rendah dalam pengeluaran. Dengan kata lain, tahap produktiviti yang tinggi akan meningkatkan daya pengeluaran firma. Produktiviti juga dapat diukur dalam pelbagai bentuk. Misalnya, kos seunit output, masa bagi menghasilkan seunit output atau jumlah guna tenaga bagi seunit output. Sekarang, mari kita fikirkan bagaimana unit ekonomi dapat meningkatkan produktiviti. Terdapat 8 faktor yang mempengaruhi produktiviti. Faktor pertama, tenaga manusia. Faktor kedua, sistem dan prosedur. Faktor ketiga, struktur organisasi. Faktor keempat, gaya kepimpinan. Faktor kelima, teknologi. Faktor keenam, bahan-bahan. Faktor ketujuh, kelengkapan modal. Dan faktor ke-8, persekitaran kerja. Faktor tenaga manusia. Kemahiran dan tahap motivasi tenaga manusia akan mempengaruhi produktiviti. Kemahiran boleh ditingkatkan melalui latihan. Pekerja boleh dimotivasikan melalui ganjaran kewangan atau bukan kewangan. Ini bermakna kemahiran dan tahap motivasi tenaga pekerja
ataupun tenaga manusia sangat mempengaruhi produktiviti. Oleh itu, pekerja-pekerja yang mahir akan boleh menghasilkan daya pengeluaran yang lebih tinggi berbanding mereka yang tidak mahir. Jadi untuk meningkatkan kemahiran, ya, para pekerja ataupun tenaga manusia ini boleh diberikan latihan ataupun kursus dalam perkhidmatan untuk membantu mereka memperbaiki kemahiran yang ada, manakala untuk meningkatkan motivasi para pekerja, majikan boleh menyediakan ganjaran kewangan seperti mungkin pemberian bonus, ya, ataupun ganjaran bukan kewangan seperti percutian, ya, mengadakan hari keluarga dan sebagainya yang boleh meningkatkan semangat, motivasi untuk bekerja lebih kuat di kalangan para pekerja. Dengan itu, hal-hal yang sedemikian boleh memberi mereka semangat untuk meningkatkan produktiviti ataupun daya pengeluaran sesebuah organisasi. Sistem dan prosedur. Sistem dan prosedur perlu ringkas dan selaras dengan matlamat organisasi. Sistem dan prosedur yang efektif mampu membantu mengesan kelemahan dalam organisasi. Untuk sistem dan prosedur dalam sesebuah organisasi perlulah dalam keadaan yang ringkas dan mudah difahami oleh semua yang terlibat dan selaras dengan matlamat organisasi. Ya. Kemudian sistem dan prosedur yang efektif yang berkesan mampu untuk mengesan sebarang kelemahan dalam organisasi dengan kadar segera. Jadi ini akan membantu organisasi untuk bertindak, memperbaiki segala kelemahan yang ada. Jadi untuk setiap sistem dan prosedur yang ada, semua pekerja di semua peringkat perlu memahami dan ianya harus selaras dengan matlamat organisasi. Struktur organisasi. Pengkhususan dalam unit masing-masing dapat meningkatkan produktiviti. Seperti yang kita maklum, di setiap organisasi terdapat struktur organisasi di mana beberapa bahagian akan diberikan kepada orang-orang tertentu untuk menguruskannya. Jadi, jika sekiranya pengkhususan yang diberikan adalah tepat dan setiap unit memahami apa yang perlu dilakukan, sudah pastilah situasi ini akan dapat membantu meningkatkan lagi produktiviti dan daya pengeluaran sesebuah organisasi. Gaya kepimpinan. Pemimpin harus memiliki kemahiran membuat keputusan yang tepat dan pemimpin yang berwibawa mampu memimpin dan memotivasikan ahli-ahli organisasi. Tidak dapat dinafikan, kepimpinan sesebuah organisasi sangat memainkan peranan penting untuk menentukan hala tuju sesebuah organisasi tersebut. Jika pemimpinnya adalah mereka yang berkarisma dan mempunyai kredibiliti sebagai pemimpin yang baik dan sentiasa boleh membuat keputusan dengan tepat dalam masa yang sama, mereka juga disenangi oleh para pekerja, di mana
aura kepimpinan itu boleh memberikan satu semangat positif untuk memberikan daya juang dan motivasi yang tinggi kepada ahli organisasi untuk memberikan khidmat terbaik dalam organisasi mereka. Teknologi. Penggunaan teknologi canggih akan meningkatkan produktiviti. Penggunaan mesin moden dapat menjimatkan masa dan juga tenaga buruh. Aktiviti penyelidikan dan pembangunan ataupun R&D penting untuk menghasilkan inovasi. Ini bermakna jika sesebuah firma mampu untuk menggunakan teknologi canggih, maka secara tidak langsung daya pengeluaran mereka juga akan meningkat. Sementara itu, penggunaan mesin-mesin ataupun jentera moden boleh membantu menjimatkan masa dan juga tenaga buruh. Manakala aktiviti R&D penyelidikan pembangunan juga penting untuk memastikan produk ataupun keluaran sesebuah firma sentiasa ada pembaharuan, penambahbaikan dengan menghasilkan inovasi untuk memberi nilai tambah kepada produk mereka agar lebih berkualiti dan boleh menaikkan imej sesebuah firma tersebut. Bahan-bahan yang berkualiti dapat mengelakkan pembaziran seperti kerosakan. Pengurusan inventory yang sistematik dapat mengelakkan penyimpanan stok yang berlebihan atau bekalan bahan sentiasa mencukupi. Ini bermakna sekiranya pemilihan bahan yang digunakan untuk menghasilkan sesuatu produk terdiri daripada bahan yang berkualiti, perkara ini boleh membantu untuk mengelakkan pembaziran. Contohnya, produk yang rosak sebelum terhasilnya satu produk itu telah rosak disebabkan menggunakan bahan yang tidak berkualiti. Untuk pengurusan inventory pula, yang sistematik dapat memastikan bekalan bahan yang diperlukan sentiasa mencukupi dan tidak dalam keadaan berlebihan. Tidak perlu. Kita perlu mengelakkan untuk penyimpanan stok yang berlebihan. Jadi pastikan pengurusan inventory itu cekap. Kelengkapan modal. Bagi memastikan kelengkapan modal sentiasa berfungsi baik, penyelenggaraan atau pemeriksaan harus sentiasa dijalankan. Penggunaan kelengkapan modal harus dirancang supaya semuanya dapat digunakan dengan optimum. Ini bermakna semua kelengkapan bagi modal yang digunakan mesti dipastikan dapat berfungsi dengan baik. Jadi, untuk memastikan perkara ini, penyelenggaraan ataupun pemeriksaan secara berkala mestilah dilakukan untuk mengelakkan sebarang masalah ketidaksediaan modal apabila hendak digunakan. Maknanya untuk kelengkapan modal haruslah penggunaannya haruslah dirancang dengan baik agar boleh digunakan secara optimum. Persekitaran kerja.
Susun atur di tempat kerja dapat memastikan operasi organisasi berjalan lancar. Kemudahan yang disediakan dapat membantu pekerja dalam tugas mereka. Sudah pastilah jika sekiranya keadaan suasana persekitaran kerja adalah dalam keadaan yang kondusif dan selesa, akan memberi ruang kepada para pekerja untuk menyelesaikan ataupun menjalankan segala tugasan dan operasi organisasi dengan lebih lancar. Ya, contohnya alat-alat ataupun bahan-bahan yang sering digunakan diletakkan di satu tempat khusus, ya. Jadi maknanya para pekerja ni tadi tidak perlu tercari-cari ataupun membuang masa untuk mendapatkan atau mengetahui lokasi bahan yang diperlukan, ya. Dan kemudian jika sekiranya kemudahan yang selesa dapat disediakan untuk pekerja bagi memastikan mereka membuat segala tugasan dengan lebih lancar tanpa gangguan. Dan ini akan membantu meningkatkan produktiviti mereka untuk menghasilkan kerja yang lebih cepat dan berkesan. Itu sahaja untuk kali ini. Terima kasih di atas perhatian dan sokongan anda. Jika video ini bermanfaat, sila tekan butang like, share dan subscribe sebagai tanda sokongan. Tekan butang loceng untuk notifikasi video-video menarik yang seterusnya daripada Cikgu Ainun. Kita jumpa lagi. Terima kasih.